InsyaAllah kita buka majlis membaca nama kita Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat masa luang dan sebagainya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, saya tidak akan kamu mampu. Maksudnya betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita. Selawat dan salam junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita, ikutan kita, idola kita. Tuan-puan dan hadirat Allah, alhamdulillah malam ini diberi peluang bersama-sama kita dalam kajian tadabbur Quran. Kajian kita menghayati, memahami dan mentadabburi ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mudah-mudahan kita belajar membaca kemudian mentadabbur ayat-ayat Al-Quran ini sedikit sebanyak dapat memberi pedoman, pengajaran dalam kehidupan kita, insya-Allah. Puan-puan dan dirahmati Allah, Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a zakarah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan. Barang siapa yang menginginkan, pasti ia akan mendapatkannya. Jadi Al-Quran ini, dalam Quran itu ada banyak peringatan, banyak pengajaran, pedoman yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada manusia. Barang siapa yang ingin, maka dia akan mengambilnya. Dan barang siapa yang tidak mahu, tidak ingin, maka dia akan membiarkannya. Jadi Al-Quran adalah satu peringatan yang luar biasa, satu peringatan yang tinggi nilainya, satu peringatan yang mulia, diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian Al-Quranul Karim ketika diturunkan oleh malaikat yang suci pula, malaikat yang mulia, malaikat yang suci pula. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga bersifat mulia. Jadi inilah dia peringatan al-azim, peringatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dapat mengambil peringatan, pengajaran daripada ayat-ayat Quran yang kita baca setiap minggu, insya-Allah. Jadi tuan-puan dan hadirat Allah, pada malam ini kita sambung surah Jin. Kita belum selesai surah Jin. Insya-Allah malam ini kita cuba selesaikan surah Jin. Kita cuba baca bersama-sama ayat 23 sampai selesai, insya-Allah. Ayat 23 sehingga ayat ke-28. Boleh buka suratul Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا بلاغا من الله ورسالاته
الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. Jadi minggu yang lalu kita dah kaji dalam ayat yang lepas bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh memberitahu bahawa baginda tidak boleh memberi mudarat ataupun memberi petunjuk, memberi mudarat ataupun memberi manfaat. Semua itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menyambung, ayat ke-23 menyambung ayat itu dengan mengatakan yang Nabi hanya boleh menyampaikan wahyu sahaja. Kalaupun mereka menolak, baginda Nabi tidak boleh mengenakan mudarat pun kepada mereka. Jadi Nabi SAW tugasnya hanyalah menyampaikan balaghah, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam. Mereka beriman, mereka mengikut atau tidak, itu bukan di bawah kekuasaan Nabi. Itu hanyalah kekuasaan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ke-22 Nabi disuruh memberitahu yang baginda tidak akan selamat dan lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan Nabi pun kalau Nabi berbuat salah, baginda Nabi disuruh beritahu kepada umatnya bahawa aku pun tidak akan lepas daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun tidak akan lepas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita, cuma baginda diberi wahyu, keistimewaan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan, diangkatkan darjatnya sebagai rasul. Dari segi manusia sama seperti kita manusia biasa. Jadi Nabi sama seida kuasa nak dapat memberi manfaat, bahkan menolak mudarat pun kepada sesiapa pun. Dan Nabi pun kalau Nabi berbuat salah, Nabi tidak mampu nak menghalang azab yang datang daripadanya. Itulah Nabi kita. Jadi maksudnya Nabi kita sama. Kalau itu dalam surah Kahfi ataupun surah Taubah, Qul ana basyarun mithlukum. Katakanlah aku manusia yang sama seperti kalian semua. Nabi SAW katakan bahawa aku manusia yang sama seperti kalian semua. Kata Nabi, kecuali aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ke-23 inilah menyambung ayat itu dengan memberitahu bahawa baginda hanya boleh lepas dari Allah
apabila sudah menyampaikan wahyu yang telah ditugaskan kepada baginda untuk disampaikan. Ini adalah tugas Nabi dan baginda kena penuhi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Jadi ini tugas Nabi SAW, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah kepada manusia. Dan tugas inilah yang sangat Rasulullah SAW bimbang. Rasulullah SAW risau kalau baginda tidak sampaikan dengan sempurna. Sehingga ada ketika Nabi SAW menangis ketika risau, takut risalah ini belum sempurna baginda sampaikan. Sehingga saya sebut minggu lalu ketika Nabi dah sampaikan, ketika Nabi sebelum wafat, di akhir khutbahnya, ketika Nabi sampaikan wasiat-wasiatnya, kemudian di hujungnya Nabi SAW sampaikan, Allahumma syahad, wahai Tuhanku saksikanlah bahawa aku telah sampaikan semuanya. Jadi Rasul takut kalau baginda sampai tidak sempurna menyampaikan risalah yang ditugaskan Allah kepada Nabi SAW. Inilah dia mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Nak pastikan bahawa hidayah, bahawa dakwah itu sampai kepada umatnya. Alhamdulillah sampai kepada hari kita, pada hari ini insya-Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sesiapa yang tidak mengikuti arahan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, apa yang terjadi kepada mereka, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada, maka sesungguhnya disediakan baginya neraka jahanam, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi inilah balasan bagi mereka yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna min al-ad'af nasiran wa aqalla 'adada. Sampai bilakah mereka yang menentang itu akan menentang? Sehingga apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, pada saat itu mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lemah penolong-penolongnya dan sedikit jumlah bilangannya. Jadi orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tetap menentang kebenaran sampai bila? Sehingga mereka melihat, nampak azab yang telah dijanjikan kepada mereka. Azab itu sama ada diberikan di dunia atau Allah tangguh beri di akhirat nanti. Jadi ketika nampak azab di depan mata, ketika itulah barulah mereka tahu siapa yang akan mendapat penolong yang kuat, siapa yang lebih betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka tahu siapa yang ditolong Allah, siapa yang ramai tenteranya, siapa yang sedikit. Adakah mereka orang-orang yang tidak beriman ataupun mereka yang dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sampai kepada ayat ke 25. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Jadi katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad,
katakanlah kepada mereka, aku tidak mengetahui mengenai dekatnya azab yang mana kalian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga tidak mengetahui apakah dekat waktu hari kiamat itu ataupun jauh. Apakah Allah menjadikannya batas akhir dan waktu yang tertentu? Tidak ada yang mengetahui bila datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berkata, sampaikan kepada manusia semuanya bahawa tidak ada yang tahu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu bilakah datangnya hari kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang pandai-pandai, tahun sekian-sekian berapa kali Jumaat lagi, ini tandanya, memang tanda-tandanya sudah ada, tapi ada yang dah ramalkan tahun 20 berapa akan ada, akan terjadi kiamat, bersiap-siaplah kita. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Sebab apa ayat ini diturunkan? Kerana ketika orang-orang musyrik mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka diancam oleh azab, diancam oleh azab pada ayat yang sebelumnya, mereka yang tidak beriman akan diancam dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang musyrik respon, kalau begitu, kalau betul azab yang datang dari Allah itu, maka bilakah datangnya hari yang engkau janjikan itu? Maka bilakah datang hari yang Allah janjikan itu? Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW selalu ditanya oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Nabi SAW bila terjadinya hari kiamat. Bila terjadinya hari kiamat. Jadi ayat ini Nabi disuruh beritahu oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad, engkau tidak ada pengetahuan pun tentang kejadian hari kiamat, bila datangnya hari kiamat. Jadi menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak tahu tentang perkara ghaib. Jadi perkara ghaib hari kiamat termasuk salah satu perkara ghaib. Jadi Nabi SAW pernah ditanya tentang hari kiamat. Ada para sahabat tanya, jumpa kepada Nabi SAW. Kemudian qala ja'a rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah. Datang seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah, bilakah terjadinya hari kiamat? Apa jawab Nabi? Wa ma'adatta lis-sa'ah. Apa persediaan kamu untuk hari kiamat? Qala hubbullahi wa rasulihi. Kemudian sahabat tersebut menjawab, cintakan Allah dan Rasulnya. Fa innaka ma'a man ahbabta. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, baginda Nabi berkata, engkau akan bersama-sama dengan yang engkau suka. Kemudian qala Anas fama farihna ba'da al-Islam farhan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kemudian kata sahabat tadi, tidak ada yang lebih menyenangkan hati kami sesudah memeluk Islam daripada kata-kata Rasulullah, engkau akan bersama-sama dengan yang engkau sukai. Dan Anas pun berkata, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap bahawa saya akan bersama-sama mereka walaupun saya tidak beramal seperti mereka. Jadi Nabi pernah ditanya tentang hari kiamat. Nabi jawab apa? Apa persiapan kamu untuk hari kiamat? Bukan Nabi jawab, sik lama lagi hari kiamat, habislah kita orang. Tapi dia tanya apa? Ma'atadad
Ma'adadta lis-sa'ah, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat. Dalam hadis yang kedua ditanya, hadis Jibril, ketika Jibril datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Jibril tanya kepada Nabi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku, beritahulah kepadaku tentang hari kiamat. Nabi jawab, mal mas'ulu 'anha bi'alami minas sa'i. Siapa yang bertanya lebih tahu, lebih mengerti daripada yang ditanya. Maksudnya Nabi SAW beritahu, tidak ada pengetahuan baginya langsung tentang hari kiamat. Jadi Nabi SAW mesti tahu bila datangnya hari kiamat. Am yaj'al lahu rabbi amada, atau Tuhanku menentukan bagi kedatangannya satu tempoh yang lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak yang mutlak dalam menentukan mengadakan hari kiamat. Bila-bila sahaja dia boleh adakan, bila-bila saja dia boleh tangguhkan, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak tahu bilakah akan terjadinya hari kiamat. Dan kita pun tidak disuruh untuk mencari bilakah datangnya hari kiamat. Dan jangan mudah percaya dengan berita-berita yang murahan, kata tahun sekian-sekian hari kiamat, tahun sekian-sekian hari kiamat. Yang penting adalah kita bersiap sedia. Kita bersedia dan kita siapkan bekalan. Itu yang Rasulullah SAW sampaikan. Bila orang tanya tentang hari kiamat, apa persiapan kamu, apa bekalan kamu? Itu yang Rasulullah SAW tanya semula kepada manusia. Jadi kita suruh dicari bilakah datangnya hari kiamat. Yang penting kita bersiap sedia setiap waktu, setiap masa untuk menghadapi bila-bila pun kejadian hari kiamat tersebut. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ayat ke-26. Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang gaib, maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapapun. Jadi inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal-hal gaib. Tidak ada makhluknya yang diberitahu tentang hal-hal gaib kecuali yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal-hal gaib, maka janganlah percaya. Kerana perkara gaib hanyalah yang tahu alimul ghaib, siapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala sebut, maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapapun. Allah Subhanahu wa taala yang tahu perkara gaib, dan dia tidak akan beritahu tentang perkara gaib itu kepada sesiapapun, kata Allah. Ayat ini menolak langsung kemungkinan siapapun yang mendapat ilmu, kecuali ayat yang seterusnya, ayat ke-27, illa man irtada minar rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Melainkan kepada mana-mana rasul yang diridainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka dia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Jadi yang pertama, perkara gaib tidak yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala beri pengecualian, kecuali para rasul yang Allah berikan sedikit pengetahuan gaib kepada mereka. Hanya para rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pengetahuan tentang ilmu gaib. Bukanlah orang-orang biasa yang akan mendapatkan kelebihan ini, tetapi hanya para rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sesiapa pun kalau mengaku mengetahui ilmu gaib, tahu masa depan, tahu apa yang akan berlaku, tahu perkara-perkara yang gaib, maka itu adalah siapa? Orang-orang yang tentunya orang yang salah, seperti dukun, bomoh dan sebagainya, yang boleh menilik masa hadapan, melihat masa hadapan, tidak boleh kita percaya, kerana itu asasnya adalah kebohongan semata-mata. Jadi manusia tidak akan tahu tentang ilmu gaib, kecuali Rasul yang diberi sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Naml, qul la ya'lamu man fis sama'i wal ard al-ghaib illa Allah wa ma yash'uruna ayyama yub'atsun. Katakanlah lagi, sesiapa pun, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah, dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Dalam surah Al-A'raf pun sama, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra ila ma syaa Allah wa la kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhir wa bashir liqaumin yu'minun. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang boleh mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidaklah hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi jelas di sini bahawa kita tahu bahawa ilmu gaib yang pertama tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada kecualinya, kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu sedikit kepada para rasul. Jadi itu pun diberitahu apabila perlu sahaja. Jadi ada setengah yang diberitahu kepada para rasul, sehingga Rasul SAW boleh menceritakan kepada umatnya. Contohnya ketika mereka sedang mengorek parit ketika perang Khandaq, ada satu batu besar yang keras dapat dihancurkan oleh umat muslimin, sehingga dipanggil Rasulullah. Rasulullah SAW tukul dengan keras sehingga terpercik sinaran yang sangat terang. Kemudian Nabi SAW beritahu bahawa kelak ada Rom akan jatuh di tangan Islam, Parsi akan jatuh di tangan Islam. Jadi itu ilmu gaib yang masa depan, tapi diberitahu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada yang tahu kecuali sedikit yang diberitahu kepada para rasul. Kemudian yang diberitahu kepada rasul pun, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sembarang-barang. Ketika mana beritahu ilmu ghaib kepada Rasul, Allah jadikan mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengatasinya. Jadi maklumat atau ilmu ghaib yang disampaikan kepada Rasul terpelihara. Tidak ada kemungkinan yang mereka mendapat maklumat yang salah daripada syaitan. Kerana apa? Allah adakan pengawas malaikat depan dan belakang yang menjaga dan mengatasinya. Jadi ketika ilmu gaib itu disampaikan kepada Rasul, betul-betul dijaga. Ada escort malaikatnya, supaya si lepas maklumat lain yang sampai, supaya si lepas maklumat tu kepada yang luar. Nak madah ilmu gaib itu bukan ilmu yang sebarang boleh ditahu oleh sebarang manusia. Nak disampaikan kepada Rasul pun Allah jadikan ada malaikat yang jaga depan hadapan, depan dan belakang. Nak pastikan bahawa betul-betul ilmu itu sampai, dan pastikan bahawa ilmu itu tidak ada kesalahan sama sekali, betul yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diterima oleh Nabi SAW.
dan nak pastikan bahawa tidak ada sumber-sumber lain yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh itu hanya Rasul sahaja yang boleh kata mereka dapat ilmu dengan cara gaib. Maksudnya Nabi SAW diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang lain, kalau yang mengaku-ngaku, sekali lagi, itu adalah satu kedustaan. Satu kedustaan semata-mata. Kalau yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, aku tahu daripada mimpi aku semalam, ya jangan percaya. Aku rasakan daripada aku betapa siang dan malam aku mendapat isyarat, dia si dapat dipercayai, si boleh kita percaya. Jadi tiada yang siapa yang mempunyai hak untuk kata mereka dapat maklumat secara gaib. Jadi Allah tutup ruang keraguan dari hati kita dengan menolak kemungkinan ada ilmu yang diberikan kepada selain para rasul. Adapun orang-orang yang beriman, kadang mereka mendapat ilham, yang namanya ilham, bukan ilmu ghaib. Kadang yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun maksudnya ilham tersebut datang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilham. Bukan perkara gaib yang diberi seperti yang diberi kepada para rasul. Liya'lama an qad ablighu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in 'adada. Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan jagaan mereka rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka dengan sempurna. Padahal dia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta dia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan liya'lam supaya dia mengetahui. Sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah sedia pun mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri pengetahuan ilmu gaib itu adalah kerana Allah nak memastikan bahawa Rasul telah menyampaikan risalahnya. Dan para pelindung dari kalangan malaikat itu memastikan bahawa Nabi tidak tersilap dalam menyampaikan. Atau bermaksud Allah berikan pelindung itu supaya pasti Rasulnya menerima wahyu yang benar tanpa bercampur dari anasir-anasir luar. Jadi Nabi SAW dijaga supaya maklumat yang sampai kepada Nabi SAW wahyu yang benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang datang pada Nabi adalah betul-betul wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul SAW diberikan dengan pengetahuan ghaib yang pertama untuk apa? Untuk mereka menjalankan tugas mereka. Contohnya Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi Muhammad tentang apa yang berlaku dengan nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kalau Allah tidak beritahu, Nabi Muhammad tidak akan tahu, kerana ianya adalah ilmu gaib yang telah berlaku di zaman dahulu. Dengan maklumat begitu dapat membantu Nabi menjalankan tugas baginda sebagai pembawa risalah. Kemudian yang kedua, sebagai mukjizat kepada para rasul untuk membuktikan kebenaran mereka. Jadi perkara gaib diberi tahu kepada para rasul. Yang kedua, sebagai mukjizat kepada para rasul untuk membuktikan kebenaran mereka. Jadi wa ahata bima ladaihim, dan tidak ada benda yang terlepas dari ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu dan ada kuasa di atas segalanya. Maka para malaikat ataupun para nabi tidak boleh menyampaikan perkara yang tidak ada dalam wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa tahu. Dia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu. Jadi ini sifat Allah. Allah tahu dengan sangat terperinci. Kullu syai'in adada.
Dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya menghitung satu persatu tiap-tiap sesuatu sangat terperinci, sangat detail. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu apa daun-daun yang jatuh ke tanah, tahu berapa banyak semut-semut yang ada, tahu semua benda yang detail. Allah Subhanahu wa taala tahu sedetail-detail apapun. Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ahsa kulla syai'in adada. Inilah sifat Allah, alim. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apapun yang berlaku di atas muka bumi ini di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Allah tahu. Jadi inilah pengakhiran surah Al-Jin, suratul Jin. Di akhirnya bahawa Nabi SAW suruh sampaikan, dakwahkan kepada umatnya tentang keberadaan Nabi, ketidakupayaan Nabi dan apa tugas Nabi SAW. Nabi cik mampu nak beri manfaat, cik mampu nak menolak mudarat. Nabi tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Jadi Nabi tugasnya hanya menyampaikan. Kalau kalian tidak mahu mengikuti Nabi, Nabi sendiri si mampu pun nak hukum kalian. Nabi sendiri si mampu pun nak berikan sesuatu kelebihan kepada kalian kalau kalian mengikuti Nabi. Dan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sambung, kalaulah mereka tidak mahu beriman, maka mereka itu akan diazab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka diam di dalamnya secara kekal selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW disuruh beritahu kepada umatnya, kepada orang semua. Nabi sih tahu tentang perkara gaib. Perkara gaibnya hanyalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sedikit sahaja perkara yang Allah sampaikan kepada Rasulnya. Suatu perkara yang perlu saja yang Allah sampaikan kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini rumpun dari mati Allah. Inilah sifat Allah, yang tahu apapun yang berlaku dalam keadaan sekarang tu. Kalau ada orang yang susah, kalau ada orang yang rasa stres hidupnya, jangan risau. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Allah Subhanahu wa taala sedang memerhati. Bukanlah Allah meninggalkan kita, bukanlah Allah membiarkan kita, tapi Allah sedang melihat sama ada hambanya ini bagaimana, mampu sabar atau tidak, mampu bertahan atau tidak, bagaimana sifatnya terhadap Allah, bagaimana sikapnya terhadap Allah, adakah dia berputus asa ataupun dia terus menerus berdoa kepadanya. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah. Allah melihat segala sesuatu. Oleh itu tuan-tuan, di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa untuk kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga setiap tingkah laku kita. Maksudnya di mana-mana pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Itulah dia surah Jin. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil. Yang mana di awal surah diberitahu bahawa sebenarnya ada golongan jin juga yang hidup bersama-sama kamu wahai Muhammad, dan mereka juga seperti kalian, yang mana mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Ada jin yang beriman, yang mendengar Nabi baca Quran, mereka beriman. Dan kemudian ada jin yang berdakwah kepada kaumnya. Dan ada jin yang berbuat perkara-perkara yang khurafat. Ada jin yang berbuat perkara-perkara yang salah. Tapi ada jin juga yang berdakwah, jin yang buat perkara yang benar. Jin itu sama seperti sama taklifnya, sama kewajibannya, tanggungjawabnya diberi kepada manusia. Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita manusia dan sama juga jin, tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wallahu rahim, yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kurang saya mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wallahu ghafurur rahim. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surat Al-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.